Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 15 Julai bersama saya Maslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. Isu kehilangan wang tuntutan bayaran balik GST bakal terjawab hari ini. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang mangsa pencemaran sisa toksik di Sungai Kim Kim buat laporan polis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas hampir setahun pendedahan mengenainya dibuat Menteri Kewangan Lim Guan Eng, isu kehilangan wang tuntutan bayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST bakal terjawab hari ini. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC Parlimen akan membentangkan laporan berhubung tuntutan tunggakan bayaran balik GST berjumlah 19.4 bilion ringgit itu di Dewan Rakyat. Orang ramai juga boleh mendapatkan laporan itu dengan memuat turunnya dari laman web PAC Parlimen www.parliament.gov.my/PAC selepas ia dibentangkan. Pada Ogos tahun lalu, Guan Eng mendedahkan terdapat sejumlah 19.4 bilion ringgit dalam tunggakan pembayaran bagi tuntutan cukai input GST sejak pelaksanaannya pada April 2015 sehingga 31 Mei 2018. Namun baki sedia ada dalam tabung bayaran balik hanya sekitar 1.49 bilion ringgit. PAC memulakan prosiding siasatan berhubung perkara itu dan mengambil masa selama 11 bulan bermula 15 Ogos 2018 untuk menyiapkan laporan berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam mengadakan pertemuan dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud di Royal Court di Jeddah sebelum berlepas pulang ke tanah air malam tadi. Ketika pertemuan, kedua-dua ketua negara itu berbincang mengenai usaha meningkatkan lagi hubungan dua hala serta kerjasama antara kedua-dua negara terutama yang berkaitan dengan haji. Dalam perjumpaan itu, Sultan Abdullah menyuarakan rasa puas hati dengan lawatannya ke Arab Saudi. Baginda Tuanku turut menyampaikan ucap selamat daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Manakala Raja Salman turut menyampaikan penghargaan dan menjemput Tun Dr. Mahathir untuk melawat Arab Saudi. Sementara itu, Raja Salman turut menyuarakan kesediaan Kerajaan Arab Saudi untuk menganjurkan mesyuarat Suruhanjaya Bersama JCM. Mesyuarat berkenaan akan memberi tumpuan kepada kerjasama ekonomi. Kali terakhir JCM Malaysia Arab Saudi diadakan adalah pada tahun 2004. Sultan Abdullah yang tiba di Arab Saudi pada Jumaat untuk lawatan khas 3 hari berangkat pulang dari Arab Saudi pada jam 8 malam tadi waktu tempatan. Dalam pada itu, seramai 9,363 jemaah haji sudah berada di Mekah dan Madinah sehingga Sabtu lalu. Menerusi satu kenyataan, Lembaga Tabung Haji TH berkata seramai 4,653 jemaah haji telah berada di Mekah, manakala 4,710 jemaah haji berada di Madinah. Jumlah itu merangkumi 31% daripada keseluruhan 30,200 jemaah haji dari Malaysia tahun ini. 22 penerbangan haji telah berlepas dan 20 penerbangan sudah tiba hingga pukul 1 pagi Sabtu lalu. Semua penerbangan haji berlepas pada 4 Julai hingga 17 Julai mendarat di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad Abdul Aziz di Madinah. Manakala penerbangan berlepas 18 Julai hingga 5 Ogos mendarat di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah. PKR menyerahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan seorang exco Kerajaan Negeri Perak membocorkan kertas minit mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN untuk mendapatkan habuan daripada dua syarikat berkaitan pertanian. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau belum menerima sebarang maklumat rasmi daripada pihak yang terlibat. Isu dia, YB Yunus ini seorang aktivis keadilan dari awal, orang yang saya kenal dan menjalankan tugas sebagai ahli berhormat di Paributa dengan begitu baik. Jadi saya
dimaklumkan dan media. Jadi saya fikir oleh kerana laporan telah dibuat, kita serah kepada SPRM sajalah ya. Dia ada dua isu, satu tuduhan rasuah, satu lagi kebocoran ya. Jadi kita serah kepada bukan siasatan, tapi saya belum dapat apa-apa maklumat rasmi sama ada daripada yang melaporkan ataupun daripada Wabi Yunus sendiri pun. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan pertemuan bersama Majlis Pimpinan Negeri MPN di Pusat Niaga Gangsah di Melaka lewat petang semalam. Baru-baru ini, Ahli Majlis Daerah Krian Beh Yong Kian membuat laporan polis di Ipoh dengan mendakwa anggota Exco terbabit membocorkan kertas minit MMKN. Tindakan itu didakwa bertujuan memulakan rundingan bagi mendapatkan komisen dalam menyokong permohonan tanah seluas lebih 36 hektar. Dakwaan itu dinafikan Exco terbabit. Mangsa pencemaran sisa toksik di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor pada Mac lalu membuat laporan polis berhubung kejadian itu semalam. Kumpulan itu yang menamakan diri mereka Badan Bertindak Penduduk berhubung isu pencemaran Pasir Gudang mendakwa wujud kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang sehingga menyebabkan pencemaran berulang lagi sejak kejadian pertama pada Mac lalu. Berdasarkan kepada laporan wartawan di akhbar dan kenyataan media oleh kerajaan negeri, kami mengamati bahawa dari data-data yang dipaparkan berkemungkinan terdapat pelaksanaan tugas pemantauan dan penguatkuasaan yang kurang sempurna sehingga menyebabkan insiden tersebut terjadi di Pasir Gudang. Antaranya kewujudan 46 tempat pelusahan sampah haram. Yang kedua, kewujudan kilang haram. Yang ketiga, setelah sekian waktu kewujudan industri di Pasir Gudang, terdapat kilang-kilang yang telah melanggar undang-undang. Mereka juga mahu penjelasan secara terperinci mengenai peruntukan 6.4 juta ringgit bagi membersihkan pencemaran udara di Pasir Gudang kerana sehingga kini tiada mangsa pencemaran itu menerima sebarang bentuk bantuan. Laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seri Alam Pasir Gudang. Pencemaran toksik di Sungai Kim Kim menjejaskan lebih 5,000 penduduk Pasir Gudang sehingga memaksa kerajaan negeri menutup semua 111 sekolah di kawasan itu. Seorang penjaga kaunter wanita berdepan detik cemas apabila diacu parang dalam kejadian sabun bersenjata di sebuah stesen minyak di Bemban, Melaka semalam. Dalam kejadian jam 3.40 pagi itu, wanita berusia 23 tahun itu berada seorang diri di kaunter pembayaran minyak sebelum didatangi seorang lelaki memakai topi keleda dan bertopeng. Kejadian dirakam kamera litar tertutup CCTV di premis terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Jasin, Deputy Superintendent Arsyad Abu, kejadian itu dipercayai membabitkan dua suspek. Seorang daripadanya menunggang motosikal serta menunggu di luar premis. Sementara seorang lagi suspek bersenjatakan parang, meluru ke arah mangsa dan mengacu sebilah parang lalu meminta wang serta barang berharga milik mangsa. Suspek turut mengambil telefon bimbit mangsa serta peti penyimpanan wang tunai di kaunter sebelum ke kaunter jualan dan mengambil rokok, pelbagai jenama dan keluar. Anggaran kerugian termasuk wang tunai, telefon bimbit dan rokok berjumlah kira-kira RM4,500. Premis itu mempunyai satu lagi kaunter pembayaran apabila terdapat dua pekerja wanita lain bertindak masuk serta mengunci diri di dalam stor untuk keselamatan dan melihat kejadian dari cermin. Usaha mengesan kedua-dua suspek giat dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan kerana samun berkawan dengan bersenjatakan parang. Tiada sebarang unsur mangsa dipukul atau kekerasan digunakan. Itu hasil siasatan dijalankan Jabatan Immigration terhadap kematian warga Nigeria Thomas Ohyons Iwansiha ketika dalam tahanan baru-baru ini. Namun, Ketua Pengarah Jabatan Immigration Datuk Karol Zaimi Daud berkata punca sebenar kematian Ohyons hanya akan diketahui selepas laporan perubatan daripada Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM dikeluarkan. Setakat ini, siasatan yang dijalankan oleh Immigration sendiri tidak ada unsur-unsur di mana pelajar yang meninggal ini dipukul ataupun kekerasan fizikal telah digunakan.
Datuk Khairul ditemui media selepas menyertai operasi Jabatan Imigresen di Ibu Negara petang semalam. Katanya Oh Hyun meninggal dunia 9 Julai lalu dan sebelum itu rawatan awal telah diberikan serta pengurusan kematian juga mengikut prosedur operasi standard SOP sewajarnya. Jabatan Imigresen juga sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Suruhanjaya Tinggi Nigeria Jumaat lalu untuk menerangkan mengenai kejadian berkenaan. Pertemuan itu turut dihadiri 22 wakil kedutaan negara lain. Kemarin, lelaki warga Nigeria itu dilaporkan mati ketika dalam tahanan imigresen selepas diserang sawan ketika tidur. Mendiang Oh Hyun yang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah Dr. Falsafah di Lim Kok Wai University of Creative Technology meninggalkan seorang isteri dan 2 anak masih kecil. ...247 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan dalam operasi dilakukan Jabatan Imigresen di sekitar Jalan Silang Ibu Negara semalam. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata 1,709 individu berusia dalam lingkungan 21 hingga 45 tahun diperiksa dalam operasi berkenaan. Dalam operasi bermula 4 petang itu, segelintir pendatang asing tanpa izin patih pertempiaran lari bagi mengelak ditahan pihak berkuasa. Operasi disertai 175 pegawai dan anggota Jabatan Imigresen melakukan serbuan di 2 lokasi secara serentak di Jalan Silang dan sebuah hotel di Jalan Pudu. Semasa operasi ini juga, Jabatan Imigresen mendapati terdapat mereka yang memegang pas penggajian yang mana dikhususkan untuk expatriate sahaja, tetapi mereka ini bekerja di premis sebagai peniaga handphone dan juga menjalankan perniagaan membaiki alat-alat komputer dan handphone. Antara kesalahan yang dikesan, tinggal lebih masa, tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan dan menyalahgunakan pas lawatan. Turut ditahan dalam operasi berkenaan 159 wanita warga asing yang disyaki melakukan perkara menyalahi moral. Operasi turut disertai Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM, Jabatan Pendaftaran Negara dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Sempena meraikan asal-usul dan salah silah keluarga Haji Muhammad Saleh dan Hajah Sabariah dari Kampung Baru, Kuala Lumpur, lebih kurang 400 ahli keluarga berkumpul bagi mengeratkan silaturahim. Program itu antara lain menyelitkan sejarah mengenai penghijrahan nenek moyang keluarga itu yang berasal dari Indonesia dan China. Wartawan Raja Farahani Amanda Raja Fazal mempunyai butirannya. Dengan tema tradisional Malaysia, Majlis Silaturahim Keluarga Haji Muhammad Saleh ini adalah kali keempat diadakan. Uniknya, salah silah keluarga ini membabitkan perkahwinan campur termasuk Bugis, Cina dan Arab Melayu. Keluarga Haji Muhammad Saleh antara keluarga yang terbesar menetap di sekitar Kampung Baru. Banyak mentor. We have a lot of successful people dalam oil and gas, dalam IIT, doctors. So if they need people to talk to untuk to develop their career, their leadership, their future business, kan, they should actually just approach among the relatives, kan. And this is a platform. Selalu kalau you kat luar, you nak jumpa CEO of a company. Kalau bukan saudara mara you tak kenal, very difficult because you nak tulis surat, nak hantar email is very official. But today is an opportunity untuk diorang berkenal all di saudara mara. Dan of course at the same time kita menyambung kita punya silaturahim. Banyak mentor. We have a lot of successful people dalam oil and gas, dalam IIT, doctors. So if they need people to talk to untuk to develop their career, their leadership, their future business, kan, they should actually just approach among the relatives, kan. And this is a platform. Selalu kalau you kat luar, you nak jumpa CEO of a company. Kalau bukan saudara mara you tak kenal, very difficult because you nak tulis surat, nak hantar email is very official. But today is an opportunity untuk diorang berkenal all di saudara mara. Dan of course at the same time kita menyambung kita punya silaturahim. Generasi ketiga, keempat tu memang tak kenal langsung, kan? Jadi macam ni kita sesuai kenal lah. My hope is very high. I want the new generation to carry through. 1. 2, we have a lot of information, but it's not archives, right? And hopefully we need to get more together. Datuk Zunaidah berharap dengan inisiatif seperti ini, generasi muda keluarga besar ini dapat meneruskan legasi nenek moyang mereka serta dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan antara mereka. Laporan Raja Farahani Amanda, Raja Faisal.
Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Polis dan penunjuk perasaan di Hong Kong bertempur lagi ketika ketegangan disebabkan pelan membenarkan ekstradisi ke Tanah Besar China tidak menunjukkan tanda akan surut. Kali ini penunjuk perasaan mendakwa pihak berkuasa gagal mengambil tindakan terhadap peniaga China yang membeli barangan pada harga bebas cukai dan kemudian menjualnya semula di Tanah Besar China pada harga lebih tinggi. Polis kemudian terpaksa menggunakan penyemur lada dan belantan terhadap sekumpulan kecil penunjuk perasaan yang menawan jalan raya ketika tunjuk perasaan besar-besaran diadakan di Shatin, daerah terletak antara kawasan bandar utama, sekitar pelabuhan dan sempadan China. Penunjuk perasaan bertopeng bertindak balas dengan mendirikan sekatan daripada pagar besi menyebabkan ketegangan dengan polis pencegah rusuhan berterusan. Hong Kong digegarkan lebih sebulan dengan bantahan secara aman besar-besaran selain siri keganasan berasingan dengan polis yang dicetuskan undang-undang membenarkan ekstradisi ke Tanah Besar China dan negara lain. Rang berkenaan dimansuhkan minggu lalu tetapi ia tidak mencukupi untuk membendung kemarahan orang ramai yang bertukar menjadi pergerakan lebih besar menggesa pembaharuan demokratik dan hak mengundi. Satu gempa bumi berukuran 7.3 magnitude melanda tenggara Bandar Ternate, Kepulauan Maluku yang terletak di bahagian timur Indonesia semalam. Namun tiada amaran tsunami dikeluarkan. Gempa bumi sangat kuat itu bagaimanapun menimbulkan panik kepada penduduk setempat yang lari bertempiaran. Jabatan Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS melaporkan gegaran terbabit berlaku pada kedalaman 10 km di kawasan yang terletak 169 km dari tenggara Ternate. Kejadian berlaku pada 6.28 petang waktu tempatan. Tiada sebarang laporan terkini diterima setakat ini berhubung kerosakan atau kemalangan jiwa di lokasi gempa. Minggu lalu wilayah itu turut dilanda gempa 6.9 magnitude dan tiada kemusnahan besar dilaporkan. Ini tuh dari Bekas detektor tentera Bangladesh Hussein Muhammad Irsyad meninggal dunia semalam pada usia 89 tahun beberapa minggu selepas dirawat di Hospital Dhaka. Irsyad memerintah Bangladesh hampir sedekad sebelum tersingkir kerana kebangkitan rakyat pada 1990. Beliau kemudian dipenjarakan kerana jenayah rasuah. Menurut teman lamanya, Qazi Firoz Rashid yang juga wakil rakyat partinya, Parti Jatiyah, beliau meninggal dunia kerana sakit tua. Pada 1982, Irsyad melakukan rampasan kuasa berdarah selepas menyingkirkan kerajaan dipilih rakyat. Beliau menjadi Presiden Bangladesh dari tahun 1983 hingga 1990. Mesir membuka dua piramid terawal yang dibina kira-kira 40 km di selatan ibu kota Kahirah untuk dikunjungi pelancong. Menurut Menteri Antiquiti Khalid Al-Anani, piramid Band milik Raja Sneferu, Firaun pertama dinasti keempat Mesir dan satu piramid berdekatan akan dibuka semula untuk pelawat buat kali pertama sejak tahun 1965. Beliau juga berkata pasukan arkeologi turut menemui keranda purba mengandungi mumia yang masih dalam keadaan elok serta peninggalan dinding purba bertarikh kira-kira 4,000 tahun lalu. Penemuan itu dibuat semasa kerja-kerja menggali nekropolis di Raja Dashur di tebing barat Sungai Nil, iaitu kawasan yang menempatkan beberapa piramid tertua Mesir. Majlis pembukaan di Giza itu turut dihadiri pihak berkuasa Mesir dan diplomat asing. Mesir sejak beberapa tahun kebelakangan ini giat mempromosikan penemuan arkeologi di seluruh negara dalam usaha untuk memulihkan kembali sektor pelancongan selepas terjejas akibat kebangkitan Arab Spring pada 2011. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Pelumba Michelton Scott Daryl Impey gah mengungguli peringkat ke-9 perlumbaan Tour de France 2019. Pelumba kelahiran Afrika Selatan itu bagaimanapun dicabar hebat. Tish Bernard ketika kedua-dua pelumba bersaing menuju ke garisan penamat sebelum kemenangan akhirnya memihak Impey. Jersey kuning pendahulu keseluruhan pula masih kekal menjadi milik Julian Alaphilippe dari pasukan Deceuninck Quick-Step berkelebihan 23 saat berbanding Giulio Ciccone di tangga kedua. Bagaimanapun, laluan berbukit dari Saint Etienne ke Brioude sejauh 170.5 km ini bermula dengan agak suram selepas pelumba CCC Alessandro Di Marchi terpaksa dikejarkan ke hospital selepas mengalami kecederaan di bahagian muka akibat terjatuh pada kilometer ke-10. 14 pelumba kemudiannya membuat pecahan meninggalkan peloton besar membentuk jarak sehingga 10 minit pada kilometer ke-47. Saling bertukar kedudukan terutamanya dalam kumpulan pendahulu. Hanya 7 pelumba meneruskan persaingan di bahagian hadapan ketika perlumbaan berbaki 15 km lagi. 7 km menuju penamat, 2 pelumba Daryl Impey dari pasukan Michelton Scott dan pelumba Lotto Soudal Tish Bernard melakukan lanjutan meninggalkan kumpulan berdahulu. Dengan laluan agak berbukit, kedua-dua pelumba tetap meneruskan kayuhan dan Impey nyata lebih bertenaga terlebih dahulu melepasi garisan penamat untuk gelar juara peringkat ke-9. Sementara itu, pelumba Deceuninck Quick-Step Julian Alaphilippe masih kekal menyarung jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan berkelebihan 23 saat berbanding Giulio Ciccone dari pasukan Trek Segafredo. Gandingan penerjun negara Pandalei Larinong dan Leong Mun Yi berjaya meraih tiket automatik ke Sukan Olimpik 2020. Ia berikutan kejayaan mereka meraih pingat perak acara terjun 10 meter platform berirama pada kejohanan akuatik dunia FINA yang berlangsung di Gwangju, Korea Selatan. Pada saingan di Pusat Akuatik Universiti Nambu, gandingan Pandalei Mun Yi berjaya mengumpul 312,072 mata selepas 5 terjunan untuk berada di tempat kedua. Emas menjadi milik penerjun Cina Louis Zhangjiaqi dengan 345.24 mata, sementara pasangan dari Amerika Syarikat Samantha Brumberg, Katrina Young meraih gangsa selepas mencetak 304.86 mata. Berjaya menamatkan kemarau pingat untuk Kem Malaysia, keputusan yang dilakar Pandalela dan Mun Yi turut menyaksikan kedua-dua penerjun negara memperbaiki pencapaian mereka selepas kadar meraih gangsa pada 2009 di Rom dan 2013 di Barcelona. Untuk rekod, Pandalela turut memenangi pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu pada 2015 di Kazan dan terjun 10 meter platform seirama bersama Cheong Jun Hong di Budapest pada 2017. Sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial kami. Saya Marcel Hassan. Selamat dan Assalamualaikum.